Assalamualaikum semua. Sihat ke hari ni? Sihat, cikgu. Alhamdulillah, semua sihat. Betul ke ni? Semua sihat? Tak ada yang sakit kepala ke? Sakit perut ke? Demam ke? Betul ni? Betul. Alhamdulillah kalau macam tu. Okey. Cikgu perhati muka semua ni. Macam happy je. Ada apa-apa yang cikgu tak tahu ke? Esok cuti, cikgu. Esok cuti. Betul ke? Betul, tak sabar nak balik, cikgu. Tak sabar nak balik. Kamu kena sabar sekejap dulu. Kita habiskan kita punya pelajaran pada hari ini, baru kamu boleh balik. Okey? Okey. Alright. Disebabkan kamu semua ni bersemangat hari ini, jadi cikgu pun bersemangat nak ajar kamu. Boleh kita mulakan kelas? Boleh. Okey, boleh. Jadi dekat tangan cikgu ni ada satu gambar. Nampak ke yang belakang? Nampak kan? Nampak. Okey, nampak. Bagus, nampak. Okey. Siapakah wanita cantik yang dalam gambar ni? Nilofa, cikgu. Betul, Nilofa. Okey, Nilofa ni dia merupakan usahawan yang paling berjaya dekat Malaysia ni. Okey, cikgu nak tanya kamu. Nilofa ni, apa yang kamu tahu Nilofa ni dia buka perniagaan apa? Susu. Betul? Nabila lagi? Tudung. Betul, pandai. Okay, Nilofa ni dia jual susu, dia jual tudung dan dia juga jual barang kosmetik. Betul kan? Okey. Cikgu nak kamu berangan kamu jadi Nilofa. Bila kamu jadi Nilofa, kamu buka satu perniagaan untuk jual tudung. Okey, bila kamu nak buat nak jual tudung, mestilah kamu akan jumpa dengan supplier, betul? Okey. Bila kamu jumpa dengan supplier, kamu cari bahan untuk buat tudung, dan bila sampai dekat part pembayaran, kamu cakap saya beli hari ini, tetapi pada 15 hari bulan baru saya bayar. Jadi cikgu nak tanya kamu, berdasarkan yang cikgu cakap tadi, berlaku urus niaga apa dekat situ? Belian. Betul, Liana. Belian. Belian apa tu? Belian kredit. Betul, belian kredit. Okey. Bila berlaku belian kredit, maksudnya kita beli pada hari tersebut, kita beli kain pada hari itu, tapi kita bayar kemudian. Jadi, kamu ingat tak minggu lepas kita belajar akaun kawalan belum terima? Ingat kan? Okey. Akaun kawalan belum terima ni kita record jualan kredit, betul tak? Okay. Betul. Pandai. Jadi bila berlakunya belian kredit, agak-agak kamu kita nak record dalam akaun kawalan apa? Tak tahu, cikgu. Tak tahu? Okey. Bila kita berlakunya belian kredit, kita perlu record dalam akaun kawalan belum bayar. Jadi akaun kawalan kita hari ini kita akan belajar akaun kawalan belum bayar. Itulah topik pengajaran kita pada hari ini. Okey? Okeylah, baiklah para pelajar, cikgu nak mulakan pengajaran kita hari ini dengan topik akaun kawalan belum bayar. Okey. Akaun berdasarkan situasi yang cikgu bagi tadi, iaitu pasal Nilofa, kita berangan sebagai Nilofa tu, ingat tak? Okey, ingat kan? Okey, kita cerita pasal akaun kawalan belum bayar. Akaun kawalan belum bayar ni merupakan hutang kita kepada pembekal. Betul? Okey, bila kita ada hutang dengan pembekal ni, hutang tu berlaku disebabkan oleh urus niaga apa tadi? Betul, Nabila. Belian kredit. Bila kita beli barang niaga secara kredit, automatiknya kita ada hutang dengan pembekal. Betul tak? Betul. Jadi bila kita beli satu barang niaga dengan belian kredit, dia merupakan hutang sekaligus ia merupakan liability. Betul tak? Liability kepada kita. Kita sebagai peniaga, kita dah ada liability, iaitu hutang kepada pembekal. Betul. Jadi bila kita dah ada hutang dengan pembekal, kita perlu rekod
belian kredit tu dalam akaun kawalan belum bayar. Jadi, akaun kawalan belum bayar ni selalunya berbaki kredit disebabkan dia bersifat liability. Okey, faham? Mengapa dia liability? Okey, sebab kan dia hutang. Kita sebagai peniaga, kita berhutang dengan pembekal. Jadi bila kita berhutang dengan pembekal, dia merupakan liability kepada kita, betul? Okey, kamu ingat tak format Abang Leh tu? A, B, L, E, H. Okey, bila liability, ni debit, and ni credit. Okey, bila kita ada liability, ni liability kan, automatik semua baki akan direkodkan di sebelah kredit. Apa yang menambahkan hutang kita akan direkodkan di sebelah kredit. Okey, faham semua? Faham? Faham. Cikgu harap kamu faham yang belakang tu, faham ke? Faham. Apa yang cikgu ajar tadi? Okey, baiklah, kamu faham. Kalau kamu semua faham, kita teruskan dengan format pula. Okey. Format, cikgu buat format bentuk ledger, bentuk T ni sebab dia memudahkan kamu untuk bezakan yang mana item, untuk mudahkan kamu lah nak nampak mana item yang perlu direkodkan di sebelah kredit, mana item yang perlu direkodkan di sebelah debit. Jadi first kita kamu dah belajar kan ledger minggu lepas. Bila melibatkan dengan ledger ni, first kita kena tulis apa dulu? Tarikh. Pandai Aiman, tarikh. Okey, kita tulis tarikh tahun 2020 dan RM lah macam biasa. Debit, kredit kena tulis. Tu format asas ledger kan. Minggu lepas kita dah belajar. Jadi, untuk akaun kawalan belum bayar, cikgu cakap tadi baki di sebelah mana? Betul, Syafiqah, di sebelah kredit. Okey, baki awal, baki BB ni adalah baki awal, direkodkan di sebelah kredit. Okey. Kenapa? Mesti kamu pelik kan kenapa ada pula baki di sebelah debit? Okey. Baki di sebelah debit ni berlaku apabila pembekal orang yang kita hutang, kita kan peniaga, pembekal tu orang yang kita hutang, dia memberi kita diskaun ataupun pulangan barang belian setelah kita dah menjelaskan hutang kita kepada dia. Dia dah jelaskan hutang, kita dah jelaskan hutang, baru dia nak bagi diskaun, baru dia nak pulangan belian. Jadi baki tersebut kemungkinan akan berlaku di sebelah debit. Okey, kamu semua jangan risau, baki belah debit ni jarang-jarang berlaku. Tetapi jika berlaku, selalunya dalam soalan akan mention baki akaun kawalan belum bayar di sebelah debit. Jadi kamu record je lah di sebelah debit, okey? Okey, faham kan setakat ni? Okey, faham. Seterusnya, kita tengok kepada belah kredit dulu. Okey, belah kredit ni secara umumnya apa yang menambahkan hutang kita. Jadi, belian. Kita beli barang niaga betul. Bila kita beli barang niaga secara kredit, dengan syarat kita beli barang niaga tu secara kredit. Jadi kita perlu rekodkan di sebelah kredit. Sebab apa kredit? Betul, sebab dia menambahkan hutang kita. Betul. Jadi seterusnya, angkutan masuk. Angkutan masuk ni siapa tahu angkutan masuk ni apa? Apa Nabil? Charge pengangkutan. Pandai, charge pengangkutan. Okey, angkutan masuk ni dia macam tadi kita beli barang niaga, kan tadi Nilofa. Ingat tak kes Nilofa tadi? Dia beli barang niaga kepada pembekal. Jadi dia cakap dia beli barang niaga tu, pembekal tu charge pengangkutan dekat Nilofa sebab Nilofa tak mampu nak bawa balik semua kain-kain yang dia beli tu. Jadi pembekal tu hantar barang niaga yang dia beli tu dengan lori, jadi dia akan charge pengangkutan. Charge pengangkutan tu nama popular dia adalah angkutan masuk. Jadi angkutan masuk ni kita tak bayar lagi. Ingat tak Nilofa cakap dia kata 15 hari bulan baru dia nak bayar. Jadi dia menambahkan hutang kepada kita.
Betul tak? Betul kan? Faham kan? Okey. Dia boleh menambahkan hutang kita, kita akan record di sebelah kredit juga. Okey. Seterusnya faedah. Okey, faedah ni siapa tahu faedah ni apa? Tahu tak? Tak tahu? Okey, faedah ni yang merupakan, kalau kita, cikgu bagi contoh lah, senang nak faham sikit. Contoh tadi, kita dah beli barang niaga dengan pembekal. Kita dah janji dengan pembekal ni, kita nak bayar 15 hari bulan. Tapi pada 15 hari bulan kita tak bayar pula. Jadi kita bayar dekat pembekal 25 hari bulan tu lewat 10 hari. Jadi pembekal akan charge faedah dekat kita. Sebab kita lambat bayar. Kita dah janji 15 hari bulan tapi kita bayar dekat dia 25 hari bulan. Jadi dia menambahkan hutang kepada kita, jadi kita akan record di sebelah kredit. Okey, pandai. Okey, seterusnya. Di sebelah debit ni, secara umumnya kamu kena faham apa yang semua yang transaksi atau item-item yang direkodkan di sebelah debit ni mengurangkan hutang kita. Cikgu catat sikit-sikit Ini tambah, yang ni solar. Okey. Apa yang menambahkan hutang kita, kita akan record di sebelah kredit. Apa yang mengurangkan hutang kita, kita akan record di sebelah debit. Okey. Kita tengok ni cikgu dah terang tadi baki. Seterusnya adalah bank. Bank ni maksudnya kita dah jelaskan hutang kita pada pembekal secara cek. Bila secara cek, sebab selalunya orang beli barang niaga ni dengan banyak. Jadi nak bayar dengan tunai tu agak susah lah sikit. Jadi kita akan guna cek senang. Bila kita bayar hutang, automatik hutang kita berkurang, betul? Betul tak? Syafiqah? Betul. Okey, betul. Jadi bila dah mengurangkan hutang kita, kita akan record di sebelah debit. Faham? Faham. Alhamdulillah faham. Okey, seterusnya diskaun diterima. Diskaun diterima ni pembekal bagi dekat kita diskaun sebelum kita menjelaskan hutang kita. Jadi bila kita dah beli, bila pembekal bagi diskaun, jadi dia mengurang hutang kita, betul tak? Betul tak Aina? Betul cikgu. Okey, betul. Jadi bila dia mengurangkan hutang kita, kita akan record di sebelah debit. Diskaun diterima. Okey, kontra. Kontra ni dia melibatkan dua akaun. Maksudnya kita perlu rekod dekat akaun kawalan belum terima juga dengan akaun kawalan belum bayar juga. Selalunya kontra ni dalam soalan dia akan bagi tahu kita perlu rekod AKBB dengan AKBT dengan serentak. Selalunya bila kamu dapat ayat yang macam tu, tu merupakan kontra. Jadi kontra ni kamu kena rekod di sebelah debit. Kamu kena ingatlah format-format ni. Okey, berkaitan dengan baki. Okay, cikgu cakap, kamu nampak yang colour orange ni? Okay. Tadi cikgu cakap kalau akaun kawalan belum bayar ni, dia berbaki kredit kan? Secara normalnya, kamu ingat AKBB berbaki awal adalah kredit. Jadi, bila dia baki awal debit, automatik baki akhir dia adalah di sebelah debit. Nampak tak cikgu buat colour orange ni? Nampak kan? Jadi, kalau baki awal di sebelah kredit, baki akhir di sebelah debit. Kalau baki awal di sebelah debit, baki akhir di sebelah kredit. Dia macam bersilang macam tu. Ni kalau kuning yang cikgu buat ni untuk mudahkan kamu faham. Nampak kan? Okey. Cikgu nak kamu ingat item-item yang mana di sebelah kredit, yang mana di sebelah debit. Kamu nak cikgu nak kamu ingat ni sebab ni penting. Selalunya dalam soalan exam memang akan keluar. Ni memang penting. Jadi cikgu nak kamu ingat betul-betul, faham betul-betul konsep dia. Bila kamu faham barulah kamu boleh buat akaun kawalan belum bayar. Okey. Setakat ni ada yang tak faham ke apa yang cikgu ajar tadi? Ahmad faham ke Ahmad? Cikgu nampak kamu macam mengantuk je. Faham cikgu. Tak Okey, betul Okey, betul. Kalau macam tu, kalau kamu semua faham, betul ni
tak ada soalan sebelum cikgu langkah seterusnya, aktiviti yang seterusnya? Okey, betul. Kalau bagus, kalau semua faham. Okey, cikgu nak buat soalan sedikit. Jadi kamu boleh buka buku aktiviti yang kita beli ni. Okey, buku ni kalau kita beli tapi kita tak guna buat apa kan? Jadi buka muka surat 76. Okey. Tengok soalan nombor 3. Okey, sebelum tu bagi cikgu masa dalam 5 minit untuk cikgu bagi kamu masa silap pula. Cikgu bagi kamu masa 3 minit untuk baca semua transaksi yang ada ni dan cuba buat dulu. Nanti kita bincang, okey? Dah semua dah tengok dah soalan yang cikgu bagi tadi? Dah ke? Dah. Bagus anak-anak cikgu ni. Jadi kita tengok soalan 3 betul? Okey, soalan 3 tu tengok. Dia cakap baki akaun belum bayar pada 1 April 4,300. Jadi baki kena rekod di sebelah debit ke kredit? Kredit kan? Okey. Jadi 4,300 di sebelah kredit. 4,300. Baki Bibi 4,300 di sebelah kredit. Seterusnya Amin baca. Belian kredit berapa jumlah dia? 18,560. Jadi kita nak rekod di sebelah mana? Debit ke kredit? Debit. Salah. Kredit. Tengok ni cikgu bagi formula. Kalau belian kredit kita rekod di sebelah kredit. Okey, jadi belian. Sebab dia menambahkan hutang kita. Jadi bila cikgu kata kalau menambahkan hutang di sebelah kredit. Jadi berapa? 18,560. Belian. Seterusnya diskaun diterima. Okey, kalau kita dapat diskaun, hutang kita bertambah ke berkurang? Berkurang, betul Aina. Jadi rekod di sebelah mana? Debit. Pandai Aina. Diskaun diterima. Berapa Aina? 450. 450. Seterusnya adalah pulangan belian. Pulangan belian ni macam kat sini tak ada dalam nota cikgu. Okey, pulangan belian ni maksudnya kita beli barang, lepas tu kita pulangkan balik kepada penjual kepada pembekal kita tu disebabkan defect ataupun kerosakan yang berlaku kepada barang niaga yang kita beli tu. Jadi bila kita pulangkan pulangan belian, kita pulangkan barang niaga yang kita beli tu, menambahkan hutang ke mengurangkan hutang? Mengurangkan hutang. Pandai Liana, mengurangkan hutang. Jadi kita rekod di sebelah debit. Pulangan belian berapa? 230. Seterusnya, bayaran cek kepada pembekal. Bayaran cek kepada pembekal dia akan mengurangkan hutang kita, betul tak? Jadi Betul. di sebelah kredit. Berapa pelajar? 15,600. Seterusnya, cas angkutan dikenakan. Okey, cas angkutan tu adalah angkutan masuk. Jadi kita rekod di sebelah kredit kan? Berapa? 370. Okey, betul. 370. Seterusnya, pindahan ledger jualan ke dalam ledger belian. Okey, yang ni lah cikgu kata kontra tu. Dia masa kita kena rekod di sebelah, kita kena rekod dalam akaun kawalan belum bayar dengan akaun kawalan belum terima juga. Tapi dalam soalan ni dia cakap pindahan ledger jualan ke dalam ledger belian. Jadi berapa? Kena rekod kontra belah debit 650.
Okey, ada lagi tak transaksi yang dah soalan tu? Habis dah kan? Okey, bila dah habis, kamu kena imbangkan. Imbangkan. Okey, kamu kena kira berapa jumlah yang di sebelah kredit dan berapa jumlah di sebelah debit. Okey, so, tolong kira bagi Kak Cikgu berapa di sebelah kredit. Berapa? Mana dah? Berapa Iman? Dua tiga kosong. 230. Okey. Ni di sebelah kredit. Okey, di sebelah debit pula berapa? Okey, kurang kan? Maksudnya sinilah tercatatnya baki HB sebab baki kita tadi belah kredit. Jadi bila belah sini tak sampai pun 3,230. Maknanya baki HB ni lah baki HB ni lah yang kita kena buat untuk imbangkan akaun AKBB. Jadi baki HB berapa? 6,300. Lepas tu baru dapat total kan? 23,230. Pandai. Jadi inilah jawapan dia. Okey? Okey, kita tengok. Kalau baki BB belah debit, mesti dia punya baki HB belah kredit. Maksudnya belah kredit akan lebih jumlah dia berbanding belah debit. Kita nak buat seimbang, kita kena catatkan baki HB. Jadi macam mana nak dapat baki HB ni? Jumlah baki jumlah belah kredit ni kita tolak dengan jumlah yang ni, akan dapatlah baki HB berapa. Dan baki HB ni kita akan bawa kepada bulan depan di sebelah debit pula. Jadi baki BB belah ni untuk tahun depan, bulan depan. Contohlah ni bulan April kan. Saya pun nak tulis. Okey, ni bulan untuk tahun depan pula tulis 23,230. Macam tu lah. Okey. Setakat kita dah buat latihan ni, cikgu pun dah terangkan format, dah terangkan definisi apa itu akaun belum bayar. Semua dah faham ke tajuk kita hari ini? Dah faham ke semua? Faham. Betul ni? Tak ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada cikgu. Oh, bagus kalau macam tu. Kalau semua dah faham, cikgu nak tanya kamu. Okey. Cikgu nak tanya. Akaun kawalan belum bayar adalah bersifat apa? Debit, aset ke, equity ke, liability? Liability. Pandai Liana, liability. Okey. Jadi kalau nampak Liana pun dah boleh jawab, cikgu anggap semua pun dah faham, tak ada soalan nak tanya. Jadi apa yang kita belajar hari ni adalah berkaitan dengan akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni dia bersifat liability. Betul apa yang Liana cakap tadi. Jadi bila dia liability, dia hutang kepada kita. Bila dia hutang kepada kita, apa yang boleh menimbulkan hutang tu adalah daripada belian kredit. Bila belian kredit menambahkan hutang, jadi kita perlu mencatatkan dalam ledger di sebelah kredit. Apa yang perlu dicatatkan di sebelah kredit dalam ledger yang menambahkan hutang kita. Ingat, sebelah kredit semua menambahkan hutang, yang di sebelah debit ni adalah semua yang mengurangkan hutang. Jadi cikgu nak kamu semua ingat item-item mana yang perlu didebitkan, mana yang perlu dikreditkan, dan faham konsep dia. Kalau kamu tak faham konsep, kalau kamu hafal jadi tapi kamu tak faham konsep juga, kamu mungkin tak dapat jawab dengan betul lah. Okey. Jadi betul ni tak ada soalan dah? Betul. Okey, bila tak ada soalan, cikgu nak bagi kamu kerja rumah. Disebabkan kamu kata kamu cuti esok seminggu kan? Okey, buku teks, buku surat 170, buat soalan pengukuhan 2. Tu satu. Lepas tu buku ni kalau cikgu nak kamu buat 2 latihan, cuti seminggu kan? Nak boleh 1 je. Kita jalan sekolah. Alah, sikit je, mudah kan? Bila kamu dah faham, jadi mudahlah kamu nak buat latihan. Buka muka surat 81, buat soalan 3 dah buat dah tadi kan? Buat soalan 4 dan 5.
Soalan dia mudah, simple je. Cikgu tengok tadi macam yang kita buat tadi. Okay, cikgu harap kamu boleh siapkan tugasan yang cikgu beri ni. Nanti bila buka sekolah nanti cikgu nak tengok semua siap dan hantar dekat depan meja bila cikgu masuk nanti, okey? Okey, sebelum cikgu nak akhiri kelas kita pada hari ini, cikgu nak bagi pesanan sikit berkaitan dengan hutang. Sebabkan kita belajar pasal topik hutang hari ni, akaun belum bayar. Okay, cikgu nak cakap nanti bila kamu dah meningkat dewasa, kamu ada cita-cita untuk berniaga, cikgu harap nanti kamu janganlah berhutang dengan orang. Sebab bila contohlah macam kita beli barang niaga dengan orang tapi kita tak bayar, kesianlah dekat pembekal tu. Sebab pembekal tu pun berniaga mencari rezeki macam kita juga. Bila dia tak dapat bayaran daripada kamu, macam mana dia nak survive dengan perniagaan dia. Jadi tapi kamu berniaga dengan dapat keuntungan yang banyak tapi kamu tak bayar hutang kepada pembekal kamu. Jadi cikgu tanya, rezeki kamu yang kamu dapat tu berkat ke tak? Tak kan? Jadi cikgu harap bila kamu dah besar nanti, kamu janganlah berhutang dengan sesiapa pun. Kalau kamu macam terdesak sangat, kamu boleh berhutang, tapi adalah tanggungjawab untuk bayar balik hutang kamu tu. Walaupun kamu tak mampu nak bayar secara banyak, tetapi kamu cuba untuk bayar secara sikit-sikit. Akhirnya habis juga hutang yang kamu berhutang tu. Okey? Okey, itu saja yang cikgu nak sampaikan kepada kamu pada hari ini. Cikgu nak ucapkan selamat bercuti. Kamu cuti seminggu kan? Semua nampak happy nak balik ni. Okey, cikgu ucapkan selamat bercuti. Jangan buat perkara-perkara yang tak berfaedah. Jaga diri, jaga kesihatan dan Assalamualaikum.